Okey, selamat kembali ke segmen terakhir program kita pada hari ini, iaitu sesi dialog aspirasi STEM yang membawa tajuk Hala Tuju dari Sekolah ke Pro Universiti. Namun untuk makluman bersama, kita di Sekretariat masih lagi menunggu seorang lagi panel untuk menyertai kita secara dalam talian. Okey, dah ada. Kalau dapat saya dapat respon Puan Suhana Abang Abu Bakar. Puan Suhana, Saya. alhamdulillah, are you ready? Sekejap. Baru Sekejap pergi aja. sekejap. Okay. Okay. Macam baru lepas berlari je. Memang habis kelas. Okey. Yang kedua, Puan Fiona Joyce. Are you ready there, Puan Fiona? Kita dah respon dari Puan Fiona. Fiona dapat dengar saya? Okey, tak apa. Mungkin Puan Fiona tengah set up. Kita pergi kepada panel seterusnya, Encik Hussein Sedi. Encik Hussein dah bersedia di sana? Dapat bagi... Tadi dapat, sorry. Oh, Puan Fiona, Irit? Ya. Dapat Okey, dengar terima tak? kasih. Okey, sure, dapat. Okey. Sorry, Terima I don't have kasih. my headphone on. Saya pun baru habis kelas. Berlari juga. Okey. Alright, okey. Nampak. Bukan nampak berlari tu lah, nampak kesan larian tu. Okey, Encik Hussein pun dah ada bersama dengan kita. Okay, Encik Hussein dapat turn on kamera. Dapat Encik Hussein turn on kamera. Okey, dan seterusnya kita ada Encik Muhammad Ikhwan dari Pusat Pengajian Pro Universiti sendiri. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih. Terima kasih Encik Ikhwan dapat bersama-sama dengan kita. Okay. Encik Hussein, are you okay with the camera? Okay. Alright, terima kasih. Okay, jadi semua panel kita dah ada. Dan saya kira kita jangan buang masa lagi untuk kita teruskan dengan segmen yang terakhir, iaitu sesi dialog. Ini merupakan makluman awal kepada semua. Okay. Kita relax, kita santai je. Kita bawakan sesi ini tidak terlalu formal. Namun pada masa yang sama, kita harap impact daripada sesi dialog ini dapat memberi banyak manfaat dan juga sangat relevan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini, dan juga untuk maklumat ataupun makluman yang boleh dibawa balik oleh semua para peserta yang bersama dengan kita pada hari ini. Okey, izinkan saya untuk membacakan sedikit biodata ataupun latar belakang yang ada di tangan saya berkenaan dengan panelis yang kita jemput pada hari ini. Kita ada Puan Suhana binti Abang Abu Bakar yang mempunyai 22 tahun pengalaman mengajar dalam bidang biologi dan sains, dan berkelulusan ijazah sarjana muda sains pendidikan honors dari Universiti Sains Malaysia, dan sekarang menjawat jawatan sebagai Ketua Bidang Teknik dan Vocational, dan juga merupakan ahli pasukan Task Force Kebat Sarawak. Okey. Jadi bila kita tengok perkataan kebat tu, kita tahu individu ni adalah individu yang hebat. Okey. Seterusnya kita pergi kepada Puan Fiona Joyce. Maka Puan Fiona dari mana sebenarnya? Dari mana tu yang macam mana? Dari mana maksudnya, berasal dari mana? Saya memang dilahirkan di Kuching, Sarawak. Tetapi mendapat pendidikan dan terus bermula di Johor, lepas tu ke Auckland, dan kembali semula ke Taiping. Taiping dan ke sinilah untuk bertugas. Okey, alright. Jadi tapi mudah, asalnya memang lahir di sini, dibesarkan di Semenanjung, Malaysia. Dibesarkan di Semenanjung. Okey, mudah kerja saya tak perlu nak bacakan biodata.
Puan Fiona pun dah explain tadi. Okey, 10 tahun mengajar bidang biologi dan sekarang bertugas sebagai pegawai pendidikan MARA. Seterusnya kita pergi kepada Encik Hussein Sedi yang mempunyai 12 tahun pengalaman sebagai guru bimbingan dan kaunseling, mempunyai kelayakan ijazah sarjana muda kepujian dalam bimbingan dan kaunseling dan sekarang bertugas sebagai Ketua Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Samarahan. Okay, apa khabar Cik Hussein? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Sihat. Okey, seterusnya kita pergi kepada, ini panel dalaman kita. Kita ada Encik Muhammad Ikhwan Idris yang merupakan penyeras program asasi sains hayat yang mempunyai pengalaman mengajar dalam bidang ataupun khusus biologi di Pusat Pengajian Pra-Universiti selama 10-11 tahun. Okey. Cik Puan sihat? Alhamdulillah, thanks for having me today. Thank you, thank you. Jadi sekretariat pun sebenarnya sangat-sangat berbesar hati dengan penerimaan para panelis kita pada hari ini. Okey, kita pergi ke pusingan yang pertama untuk sesi dialog. Pada semua, ingin saya tanyakan, okey, apa peranan anda dalam bidang STEM? Kita pergi kepada Puan Suhana terlebih dahulu. Secara ringkas, peranan Puan Suhana dalam bidang STEM. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jelas dengar? Waalaikumsalam, dapat. Okey. Terima kasih kepada pihak UNIMAS. Sebelum itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasihlah atas kesudian menjemput saya dan juga selamat pagi kepada semua dan juga tidak lupa kepada penerusi kita. Untuk peranan saya, kalau saya pun saya anggap sebagai jawapan saya umum lah, peranan sebagai guru ni, mula-mula sekali lah yang perlu, yang kita tahu, saya bagi tahu dululah masalah awal pelajar kita ni, ketakutan, fobia untuk STEM. Jadi, satu perkara yang kita boleh buat, kita sebagai guru, kita kurangkanlah. Bukan kurang, kalau boleh kita timbulkan rasa STEM is not a killer subject. Sekarang ni kan dimomokkan dengan perkataan sains ini adalah, sains matematik adalah pelajaran yang mematikan. Okey, yang jadi kita sebagai peranan, sebagai besar, sebagai guru ni, kita cuba menolak, okey, menukar paradigma mereka bahawa benda sains dengan matematik ni bukan perkara yang menakutkan. Dan satu lagi, mereka ni mudah, macam mana nak cakap belum cuba, belum tahu. Dan salah satu yang saya dapat perhatikan pelajar kita sekarang ni, mudah sangat dengar pada sumber yang salah. Kita sebagai guru, kita sumber utama, kita perbetulkanlah maklumat-maklumat sebab mereka bertanya pada orang yang salah. Contohnya lah, contoh yang paling ketara lah, saya bercerita pada sekitar yang berlaku pada saya. Bila ditanya sains susah tak? Mereka tanya dengan pelajar yang bukan mengambil aliran sains. Cuba mereka bertanya kepada pelajar yang mengambil aliran sains yang telah berjaya. Bila pelajar saya tanya, saya akan tanya macam ni, benda yang kita tak belajar memang susah. Wak Imam masak Maggi sekalipun, kalau kita tak tahu benda macam tu, once kita dah tahu, kita belajar, kita tahu, benda tu akan jadi senang. Macam itulah. Kita tukar dulu mereka. Itulah peranan paling besar yang saya boleh kongsikan sebagai seorang guru. Tukar pemikiran, jadi Mentality. mentality mereka. Bahawa benda ni boleh dibelajar. Itu baik, itu pendapat saya lah. Betul. Okey, terima kasih Puan Suhana. Yang penting counter yang betul lah, nak tanya berkenaan dengan susah ke tidak sains ni. Jangan ditanya pada counter yang salah, iaitu contohnya kepada para pelajar yang tidak mengambil jurusan sains. Ya, betul. Okey. Pergi kepada Puan Fiona di MARA sendiri, pegawai pendidikan MARA. Bagaimana peranan, kalau dapat saya kaitkan dengan statement pertama yang disebut oleh Puan Suhana tadi, fobia STEM. Jadi macam mana nak mitigate ataupun peranan Puan Fiona sendirilah untuk mitigate saya fobia.
Oh, okey. Kita bercakap mengenai Okey. fobia lah. Okey. Untuk kami untuk kami di MRSM ataupun di MRSM lah untuk Mara punya background kan di Okey. MRSM, pelajar sebenarnya tidak ada pilihan. Jadi bila mereka masuk ke MRSM, mereka sudah memilih untuk sebelah kaki sudah memang actually bila dah masuk je memang fully STEM. So di sini kami punya peranan hanya untuk terus memupuk dan meningkatkan minat mereka lagi terhadap subjek STEM. Okay, subjek STEM yang we are talking about, yang core macam science, physics, chemistry, maths, maths, yang itu yang core kan. Ya, Dan betul. di sini hanya ada satu je pilihan. Dia ada sama ada dia full STEM ataupun kalau dalam semasa mereka tingkatan 4 mereka boleh memilih lah. Maksudnya full adalah mereka kena ambil yang 3 serangkai itu. Physics, chemistry dengan biology. Ataupun kalau mereka boleh drop biology lah. Kalau mereka tak nak ambil sepenuhnya iaitu mereka still kena ambil physics, chemistry dengan accounting. Okey. So di MRSM memang fully tidak ada pilihan. So peranan kami sebenarnya apabila berada di background macam ni, kami perlu committed untuk memupuk dan meningkatkan minat pelajar dari segi program-program yang diatur, sama ada secara dalaman ataupun dalam keseluruhan Mara sendiri. Seperti yang kalau tak tahu lagi lah, maksudnya saya nak sampaikan di sini ada satu program Sure. yang ada banyak tapi ada satu yang sangat signifikan, iaitu ada satu program, bukan program lah, it's actually school enrichment model. Okey. School enrichment model yang dibuat oleh, alamak, rujukan saya dah tutup. School enrichment model ni is like apabila pelajar berada dalam tingkatan 4 dan 5. Saya bercakap mengenai something yang core je lah. Saya tidak cakap mengenai general. Yang school enrichment model ni adalah memang khas untuk MRSM. Bila masuk MRSM, this is one special thing about being at MRSM and being MRSM students. Pendedahan dia ni lebih detail dari segi bila menyertai school enrichment model ni, tidak ada pilihan. Semua pelajar di MRSM perlu terlibat dengan projek SEM ni. Kami panggil School Enrichment Model Project SEM ni. So bila di tingkatan 4, mereka akan pilih projek yang memang fully STEM lah. Ini actually STEM project yang mana mereka boleh pilih tajuk untuk di research dan mereka terpaksa participate fully dalam proses research, dalam proses untuk kalau mereka kena eksperimen, kalau mereka kena collaborate dengan universiti. And then dan projek-projek ini boleh dipertandingkan ke peringkat yang lebih tinggi. Maksudnya minat mereka tu bukan sahaja sekadar berminat macam tu, tapi mereka ada dorongan tambahan seperti mereka ada reward. Kalau projek mereka berjaya, mereka dibawa kepada peringkat yang lebih tinggi. Pergi ke luar negara, present di US. Sebelum ni saya mengajar di MRSM Taiping lah. Ramai antara student yang memang boleh present projek mereka dengan jayanya. Ada yang sampai berjaya di US punya Competition. conference and all lah, yang sains, yang STEM. Hmm. So di MRSM apa yang saya nak highlightkan ialah dari segi komitmen kami sebagai tenaga pendidik, bukan lagi bagi mereka pilihan, tetapi kami bagi mereka cara, bagi mereka platform yang lebih jelas. Macam mana STEM ini membenefitkan mereka. Apa yang mereka akan benefit bila terus participate STEM, dari segi mereka participate dapat reward, ataupun even after SPM mereka dapat Mara bagi platform yang lebih jelas. Mara taja pelajar-pelajar ni. Mara bagi mereka laluan kerjaya. Mara even bagi mereka kelas-kelas yang even masa tingkatan 4 dan tingkatan 5 ada satu subjek khas kami panggil, yang di mana mereka masuk ke kelas kerjaya. Dan di sini ada enhancement untuk semua yang berkenaan STEM ni lah tadi. Mereka diberi pendedahan. Alumni dipanggil. Alumni tu yang memang dah terlibat dengan
kerjaya STEM lah, STEM, macam ya. oil and gas kah, Ya. engineers, mereka dipanggil Berkongsi semula pengalaman. untuk bagi perkongsian. Ya. So itu sebenarnya tambah pelajar punya Keyakinan view mereka dan terhadap juga STEM ni view. lagi lebih ditambah baik lah. Dari segi Alright. dari mereka takut, mereka Ya. jadi lebih yakin untuk Okey. terlibat dengan Okey, STEM. kita dapat apa yang dapat kita buat kesimpulan daripada feedback Puan Fiona, ya, Puan siapa ni? Puan Fiona tadi. Ya, betul. Betul. Okey. Kemasukan atau memilih untuk berada di MRCM adalah merupakan memilih untuk berada di dalam bidang STEM. Yes, Anda tidak betul. ada pilihan. Cuma bila berada di MRCM, anda akan dibawa ataupun align dan juga Yes, being that's the pushed, word. being aligned, being enhanced into the ultimate of like loving science to apply Yes. science, and at the end of the day, like having good day with science all Yes. over. Okay, thank you very much Puan Fiona. Jadi kita beralih kepada Encik Hussein selaku guru bimbingan dan kaunseling. Kalau dapat saya tanyakan tentang, okey, kita tahu Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Semarahan mungkin boleh diklasifikasikan ataupun memang telah diklasifikasikan sebagai sekolah luar bandar atau sekolah bandar. Setakat ni masih kategori sekolah luar bandar. Okey, sekolah luar bandar. Jadi lanjutan daripada apa yang telah disampaikan oleh Puan Fiona tadi, peranan yang dapat dimainkan oleh guru bimbingan dan kaunseling terutamanya kepada para pelajar yang dalam kategori luar bandar untuk bidang STEM yang dari awal tadi, kalau dapat kita ingatkan kembali, Puan Suhana ada menyebut tentang ketakutan ataupun fobia terhadap STEM. Jadi peranan guru kaunseling dan juga bimbingan terutamanya kepada para pelajar dalam kategori luar bandar. Cik Hussein. Okey, terima kasih Encik Muhammad Faizal selaku moderator kita. Terima kasih juga sebab menjemput saya sebagai panel untuk program pagi ini untuk tidak buang masa. Selaku ini mewakili kaunselor untuk sekitar Semarahan dan Sarawak lah. Peranan kita pergi pada STEM dahulu. STEM stand for science, teknologi, engineering juga dan juga matematik. Kalau kita tanya guru-guru sebenarnya atau pelajar sendiri pun untuk STEM mereka memang sangat-sangat kurang knowledge berkenaan dengan STEM sebenarnya. Kalau kita gelar sebagai sains, aliran sains, bidang sains atau sastra, pelajar-pelajar mungkin lebih segar memori mereka. STEM ni biarpun bukan baharu, tapi term STEM ni agak baharu bagi pelajar dan guru sebenarnya. Guru-guru sendiri pun. Betul. Peringkat permulaan lagi, kalau segi bagaimana kami membantu sekolah, peringkat menengah rendah lagi iaitu membantu pemilihan package dan subjek yang sesuai untuk pelajar. Contohnya kalau kita tingkatan 1 memang asas sains dan matematik ada satu subjek major wajib untuk semua kelas. Dan kita akan ambil pelajar-pelajar tertentu tingkatan 2 atau 3, kita ada satu subjek yang berkenaan dengan STEM iaitu RBT, reka bentuk teknologi. Itu satu pendedahan dan pengenalan awal kepada STEM sebenarnya. Dan yang kedua kita ada subjek asas komputer, ASK, untuk tingkatan 2 sahaja. Ini pada peringkat menengah rendah dahulu. Dan bila masuk menengah atas, pelajar tingkatan 3, kita akan bantu lagi. Kaunselor memang terlibat dalam pemilihan package atau subjek sebenarnya. Nanti sebab kalau mereka dah masuk ke tingkatan 4, kita gelar sebagai posting sebenarnya. Pemilihan subjek tersebut yang akan berkait langsung dengan career dan pekerjaan mereka apabila habis SPM nanti. Sebab itulah kita sangat teliti, kita bantu semasa menengah rendah lagi. Dan menengah atas, kalau di Kota Semarahan sendiri, kita ada aliran sains. Kita buka 2 kelas sahaja. Ini berdasarkan minat dan kebolehan sebenar pelajar. Setelah menduduki PT3 ataupun pentaksiran, dan sekarang tidak ada lagi pentaksiran, kita lebih kepada PBD, pentaksiran bilik darjah dan juga ujian-ujian berbentuk formulatif, berkala, bulanan ataupun mingguan. Kalau di tingkatan 4 dan 5, kita tawarkan aliran sains student.
Dan kedua kita ada sains fizikal, kita ada sains komputer, tapi kelas-kelas yang sangat terhad dengan jumlah yang sangat sedikit lah sebenarnya. Dan kita ada subjek grafik komputer teknikal, grafik komunikasi teknikal. Yang dahulunya kita gelar sebagai lukisan kejuruteraan lah. Itu antara peranan pertama kami, bantu pemilihan package dan bantu pelajar untuk masuk package-package tertentu berdasarkan kebolehan dan minat sebenar mereka. Yang kedua, kalau gelar guru kaunseling ini lebih kepada dahulunya gelar sebagai guru bimbingan kerjaya sebenarnya. Kita tidak lepas untuk bantu dalam peningkatan pengetahuan kerjaya. Kalau peringkat menengah rendah, peningkatan kesedaran dan kerjaya, bila sampai peringkat menengah atas, khususnya tingkatan 5, kita lebih kepada bantu dalam kematangan pemilihan kerjaya. Jadi sekarang memang KPM memang khusus untuk bantu kerjaya pelajar. Kita ada inventory tertentu bentuk assessment, misalnya IKK untuk tingkatan 5. IKK adalah inventory kematangan kerjaya. Dalam tu ada domain sikap, ada domain kecekapan, dan semestinya ada elemen-elemen sains, teknologi dan kejuruteraan lah yang diselipkan. Dalam itu bila kita buat analisis, kita boleh bantu pelajar berdasarkan minat mereka. Banyak sebenarnya peranan. Tapi peranan guru bimbingan dan kaunseling. Okey. banyak okey. Terima kasih Encik Hussein. Jadi key point yang dapat saya ambil daripada apa yang telah disampaikan ataupun membalas daripada Encik Hussein tadi adalah bantu pemilihan package subjek dan juga seterusnya bantu pelajar untuk hala tuju kepada minat ataupun dorongan kepada sains yang sebenar. Okey. Kita pun tahu sebenarnya seperti mana yang telah disebutkan oleh Encik Hussein tadi, sebenarnya platform-platform khusus ataupun mata pelajaran berkenaan dengan STEM pelbagai di peringkat sekolah, sama ada daripada sekolah rendah, menengah rendah, menengah atas. Okay. Kita dah ada pelbagai platform khusus tadi. Okey, jadi mungkin para pelajar akan dibantu untuk pemilihan package-package tertentu dan sehinggalah sampai ke peringkat SPM, dia dah lepas SPM, sekarang kita pergi ke Pro-University. Jadi bila berkait dengan situasi Pro-University, saya nak ajukan soalan ini kepada Encik Ikhwan sendirilah, di mana selama 10-11 tahun Encik Ikhwan berada di Pusat Pengajian Pro-University, UNIMAS, yang mana core ataupun tugas teras yang perlu Encik Ikhwan hadapi iaitu menerima para pelajar yang dalam bidang sains, sama ada sains hayat atau sains fizikal. Jadi peranan yang dapat dimainkan selangkah sebelum para pelajar tersebut pergi ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu ke peringkat ijazah. Jadi peranan Pusat Pengajian Pro-University sendiri untuk menerima para pelajar yang dalam kategori ini. Okay, terima kasih Encik Faizal. Jadi kalau katakan 10-11 tahun tu, yes, saya dengan Pusat Pengajian Pro-University sejak daripada penubuhan awal lagi, iaitu pada tahun 2010. Saya dapat lihatlah pelajar kita ni sebenarnya dia year by year dia berubah, dan itu saya tertarik dengan apa yang Puan Fiona sebut tadi kan, pasal pelajar yang masuk ke MRSM. Yes, diorang sudah fokus, dan salah satu cabarannya adalah nak memastikan pelajar ni dipupuk dan dikekalkan minatnya. Itu pun sebenarnya cabaran untuk kami di Perayu, walaupun semua yang masuk ke Pusat Pengajian Perayu Universiti ni kita tahu dia dah memang dah in a way dah fokus. Tetapi bila dah masuk ke semester 2, ada pelajar yang berjumpa dengan kita, okay, ataupun awal semester 2 lagi, dia dah nak mengubah ke yang bukan sains. Okay. Jadi itu nanti kita mungkin cerita di hujung perbincangan lagi ke yang lebih mendalam. Tapi itulah untuk mengekalkan minat tu, yes, itu pun sebenarnya salah satu cabaran. Walaupun mereka, macam Puan Fiona kata, dah berfokus dan masuk ke asasi kami ni pun dah asasi sains hayat dan fizikal, tapi mereka masih lagi ada rasa kecenderungan untuk bertukar. Dan ini back to apa yang Puan Suhana sebut tadi,
bila sebut STEM saja diorang rasa macam killer, okay. Saya rasa masalah STEM ni tak cukup daripada zaman saya lagi lah. I mean daripada masa saya ambil SPM tahun 2000, okay. So daripada masa tu lagi kita dah diperkatakan tentang pelajar STEM ni tak cukup. Tapi bila saya tengok banyak je kawan-kawan saya ataupun mungkin my circle, okay, semua ambil STEM, tapi still lagi tak cukup sehinggalah tahun 2022 ni, okay. Jadi itulah mungkin kita perlulah menangkis tanggapan pelajar bahawa STEM ni killer subject. Dan saya setuju juga bila Puan Suhana sebut pasal sumber yang salah. Buat pengetahuan Puan Suhana, mereka yang dah masuk ke Perayu ni pun still lagi ada dapat daripada sumber yang salah. Rakan-rakan mereka yang di luar daripada Perayu Universiti sendiri. Okay? Jadi betul lah berita palsu tu susah kita nak tackle. Tapi ya, bila benda ni cakap susah dapat kerja lah and things like that kan. So I think itu pun salah satu cabaran kita jugalah untuk membetulkan tanggapan itu. Walaupun killer tapi tak semestinya we are getting killed. So seperti orang katalah, what doesn't kill you makes you stronger. So mungkinlah bolehlah kita cakap dekat our student. Dan merujuk pada Encik Hussein kan, tadi memang betul kalau saya jumpa banyak pelajar kan, saya baru pergi balik pada promosi hari tu di Terengganu, and then before that saya di Negeri Sembilan, di USEM dan juga Uniza. Memang kalau saya tanya pelajar, memang diorang akan sebut cikgu saya cakap, kaunselor saya cakap. So memang kita tak dapat deny, okay, cikgu, peranan guru dan juga guru kaunseling ni dalam kita cakap menyampaikan maklumat. Kita selalu cakap macam alah boleh Google and whatsoever kan, tapi dia tak dapat nak lawan human interaction. Okay, itu sebabnya kalau macam kita tanya dengan guru, dia dapat respon feedback tu straight away compare dengan dia go googling. Jadi itu saya rasa antara cabaran kita lah. Tapi harapnya cabaran kita mungkin berbeza, tapi mungkin kita bolehlah berpaksikan atas satu platform sekarang ni untuk kita cari sinergi antara kita lah, daripada Perayu, daripada sekolah dan mungkin daripada jabatan-jabatan lain. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Ikhwan. I can't agree more with you because apa yang telah disampaikan saya rasa memang sangat tepat. Dan saya kira daripada pusingan pertama, dialog kita pada hari ini, antara intipati yang paling penting yang perlu kita terapkan sekarang adalah how are we going to nurture, how are we going to sustain, and how are we going to promote the growth of loving STEM, to like STEM, and we can live life with STEM, okay, untuk pelajar-pelajar kita yang ada sekarang ni. Okay. Now, kita bergerak pergi ke round yang kedua. Jadi saya nak bawakan ke semua ahli panel kita. Okey, negara kita dah merdeka 65, 66, 67 tahun. Okey. Kita dibesarkan dengan dasar ekonomi baru. Kita dibesarkan dengan wawasan 2020. Rupa-rupanya wawasan 2020 tu kita perlu berhadapan dengan COVID-19. Rupanya itu wawasan dia. Okey, minta maaf. Kita dibesarkan dengan wawasan 2020. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada masyarakat madani, kita ada sehinggalah kepada Blue Ocean Strategy, kita ada sampai ke peringkat sekarang kita ada konsep keluarga Malaysia. Tapi dalam pada 66-67 tahun kemerdekaan dengan pelbagai slogan, polisi dan juga dasar kerajaan, kalau dapat saya tanyakanlah kepada setiap ahli panel, kita mulakan dengan Puan Suhana terlebih dahulu, adakah sebenarnya kita bersedia untuk STEM? Sebab kita tahu negara kita bukan negara inovasi, kita negara pengguna teknologi. Kalau nak dibandingkan dengan negara-negara yang paling hampir dengan kita lah, Singapura, yang dilihat sebagai sangat maju dan sangat terkehadapan. Okay? Jadi sebenarnya adakah kita bersedia dan bentuk persediaan kita tu sebenarnya adakah cukup? Okay? Apa respon awal Puan Suhana? Respon awal saya, berat soalan ni. Sebab
Betul. Sebab kalau kita tengok dalam kelompok, kita kena lihat ke persekitaran kita lah. Saya boleh cakap macam ni, tengah nak bersedia. Tengah nak bersedia. Tengah nak bersedia. Sebab kata bersedia betul pun kita tak tahu, facilities Okay. kita masih kurang. Alright. Okey, kita janganlah dibanding, dekat Sarawak ni dah besar dah. Okey. Internet tak cakup sampai mana. Sedang Okay. sekarang tadi pun terputus-putus saya ni. Walaupun dekat sini pun masih putus-putus lagi. Kita selalu lihat yang luar bandar, kita lihat yang bandar, tapi kita selalu lupa yang antara luar bandar dengan dalam bandar. Yang tengah-tengah tu kita selalu lupa. Kadang-kadang kita gairah naikkan facilities luar bandar, bandar okey. Yang pinggiran tu. Jadi yang pinggiran tu kadang-kala kalau saya nak cerita panjang, rasanya kita borak kedai kopi je lah ya. Tapi Okay. saya boleh faham lah kat situ. Jadi dari segi persediaan dia macam ni lah. Boleh kalau dari segi guru lah, cikgu tu sendiri kena berubah. Cikgu tu kena berubah daripada, okey saya dah 20 tahun mengajar. Saya mengajar dari zaman yang guna chalk and talk. Lepas tu laju tukar tu saya kena kejar juga dengan usaha saya, dengan slownya saya ni. Saya kena bersama-sama bersaing dengan pelajar sekarang ni. Jangan, sekarang ni cikgu tak boleh kata saya tahu semua. Saya tahu semua. Tidak. We learn. Okay. Sekarang ni kita punya peranan guru tu dah jadi sebagai sama-sama belajar juga. Tak boleh kata pengalaman, walaupun saya 22 tahun mengajar, saya tak boleh kata guru yang masuk mengajar tu tak kata nak tak. Sebab sekarang ni, jadi persediaan dari segi kesediaan kita untuk yang STEM ini, itu yang saya katakan tengah nak bersedia. Kita bersedia tapi sedia sepenuhnya tak bolehlah kata macam tu. Sebab guru ini adalah yang menyentuh masa depan. Kalau fahamlah maksud dia. Kami adalah golongan guru ni yang menyentuh masa depan. Kalau salah didik kami, salah jadinya. Kalau salah ditanam pada minda pelajar sekarang tu, itu yang kita akan dapat pada 20-30 tahun akan datang. Apatah lagi, sekarang ini, cikgu pun tengah belajar dengan teknologi-teknologi. Cikgu sendiri tengah belajar. Jadi maknanya, catch up. Maknanya, cikgu sendiri kena berubah. Don't backward, forward. Okay. Gitu. Alright, thank you. Terima kasih Puan Suhana. Okay, Puan Fiona kena sambut soal apa yang telah disampaikan oleh Puan Suhana tu tadi. Okay. Ya, sampai kreativiti kita ataupun kreativiti sebagai pengajar kan perlu catch up, perlu align, perlu up to the par, up to the level of what we need now. Adakah cukup untuk kita bersedia? Kita cuba untuk sampaikan STEM, keperluan pelajar untuk STEM, keperluan pelajar untuk masa depan berkaitan sains teknologi kerana untuk pembangunan negara dan sebagainya, bla bla bla. Cukup atau tidak persediaan kita, kreativiti kita? Pada pendapat saya, merujuk kepada perkongsian Puan Suhana tadi, saya rasa betul lah kita masih a little bit behind. Tetapi peranan kita sebagai guru itu, semangat kita tu memang kena kita as students, kita kena, what's the word, you have to say it right. Maksudnya as much as we are telling the students to be catching up, kita pun sama kena kejar. Kalau saya tak dapat nak bercakap dari segi yang KPM apa punya, saya bercakap dari segi kami latar belakang kami di MARA. MARA buat banyaklah program untuk untuk groom kami pendidik sebelum kami boleh share pada students. Menambah baik facilities di MRSM juga merupakan keutamaan. Sebelum saya berpindah ke MRSM Kuching, saya berada di MRSM Taiping dan MRSM Felda. Dan MRSM Taiping adalah the first MRSM yang dah utilize dan yang dah collaborate dengan Apple
untuk bawa apa penggunaan untuk apa kita kata integrate penggunaan iPad di dalam I teaching see. and learning. So we Right. have Okay. already been exposed in that way dari segi latar belakang MRSM lah bersama dengan MARA, under MARA. MARA dah take that step ahead in trying to equip the educators, in trying to equip us before we are delivering to students in this Maksudnya way. maksudnya kita bukan tak maju, tapi kita belum sampai kepada tahap kemajuan yang sepenuhnya, dan juga untuk mengekalkan momentum membawa kepada kemajuan itu memerlukan komitmen, Komitmen guru sebenarnya, komitmen personal commitment personal sendiri. commitment. Macam Okey, terima kata Puan kasih. Ismail Encik tadi. Faizal. Ya. Okay, maaf mencelah ya. And then Okay. sebab dah Puan Fiona sebut tadi kan, berdasarkan kalau nak kata pendedahan and then dengan exposure semua, saya rasa sebenarnya student kita memang dah expose. Sebab kalau kita Okay. tengok pencapaian pelajar sekolah kan, kita ada je hantar pelajar, dan ini menang pingat, bukannya pergi sekadar penyertaan Ya, World Robot Olympiad, ya. International Exhibition, Young Investor, okay, and then Robotik, roket semua Olympiad, tu kan. Matematika Olympiad, semua memang ada dan Ya. kita menang pun even. Jadi Yes. kalau Ya. kata expose, yes we are exposed walaupun sekolah mana pun, okay. Cuma saya merasakan masih lagi terdapat jurang lah. Okay, kalau Oh, kita jurang. tengok Okay. semua yang join all this Olympiad and everything, semua from macam particular school, okay, and then from certain place. And then yes, Particular background, betul tak? true. And then talking Nampak macam yang student Puan tu dia Suana mesti sebut daripada tadi, certain background. yeah, and pasal Sarawak, yes, I will have to say infrastructure lah. I think itu pun kalau kita tengok dalam the blueprint pun nanti, kalau ada soalan tu lah Encik Faizal, saya tak pasti. Memang one of Okay. it adalah menyatakan tentang infrastruktur dan memang specifically dinyatakan dalam ringkasan eksekutif tu, memang pasal Sabah dan Sarawak. Okay, tapi nanti we talk about that lah. So kalau menjawab persoalan Encik Faizal, sebenarnya saya rasa pelajar kita semuanya telah expose dan bersedia. Cuma Okay. mungkin tak I don't know what's the word sama rata, sekata, Tak sama okay, rata, tak throughout sekata. Malaysia. Okay. Dan It's not Sarawak even, yeah. itself memang very challenging, okay, dalam membangunkan infrastruktur. Terima kasih Encik Ikwan. Okey, Encik Hussein. Peranan guru bimbingan dan kaunseling adakah sama berat dengan guru-guru STEM dalam aspek persediaan kepada pembangunan, penambahbaikan bidang STEM? Hello, saya Ya, kurang ya. jelas ni. Okey, Punya soalan saya, okey, boleh. Soalan saya tadi, peranan guru bimbingan dan kaunseling dan juga guru bidang STEM adakah sama beratnya ataupun ada timbal balik atau bagaimana? Okey, terima kasih. Tadi kita bercakap kena dengan persediaan tadi kan. Sekarang Ya, peranan betul. sama. Kalau persediaan kita tengok adakah sebenarnya sekolah saya sendiri juga. Kita Okey. boleh lontarkan pertanyaan. Adakah guru-guru bersedia? Utamanya khususnya adakah pelajar-pelajar bersedia untuk STEM sebenarnya? Sebab saya berada di SMK Kota agak lama dan kita pernah melalui satu pentaksiran antarabangsa, guru-guru semua tahu, tim dan PISA khas untuk sains dan mekanik. Ini peringkat antarabangsa dan agak mengecewakan. Bukan sekolah kami sahaja, hampir semua sekolah di Malaysia kita pada ranking yang agak tercorot pada Asia Tenggara. Mungkin dah diberhentikan, dimasuk pada tahun 2012, saya ingat saya. Okey, untuk STEM, peranan kaunselor dan guru-guru sebenarnya STEM, peranan semua cikgu sebenarnya. Sebab kita tidak, mungkin agak sulit dan sukar lah untuk sampai kepada nisbah 60-40 kan. Dulu sains dan sastra, sekarang STEM. Saya lihat kenapa. Sebab sebenarnya kalau kita nak keberkesanan STEM ini, sekolah saya sendiri minat pelajar kepada STEM memang ada. Ramai pelajar suka pada STEM, tapi saiz kelas yang besar dan jumlah pelajar yang ramai. Pasal kita sepatutnya boleh buat 4 kelas sains contoh. Tapi kita hanya boleh buat 2 dengan jumlah pelajar yang 40 atau 30. Memang tidak kondusif dan memang agak sukar untuk
proses pembelajaran dan pengajaran berlaku dengan efektif lah. Itu antara puncanya. Dan itu kesediaan kita sebenarnya. Kesediaan fasiliti sekolah memang agak mengecewakan lah. Dan kalau peranan sekarang memang agak aktif, kaunselor dan guru-guru STEM, kita puji. Setiap minggu, bulanan, sekarang kita nak gunakan medsos secara maksimal kan, media sosial, WhatsApp semua. Sekarang kalau di Kota Semarahan sendiri, ini pendedahan kepada penggunaan teknologi sebenarnya. COVID-19 3 years ago memang ada elemen positif sebenarnya untuk guru dan pelajar. Kita bersedia untuk berhadapan dengan pembelajaran dalam bentuk teknologi. Contohnya, kita buat pertandingan dan sebagainya, semua dalam bentuk ICT. Malah kita buat bimbingan dan kaunseling pun kita gunakan media sosial seperti WhatsApp dan juga apa lagi, WeChat dan sebagainya. Bersedia tak bersedia kita hadapi, lama-lama kita rasa benda itu mendatangkan manfaat untuk kita. Untuk contohlah, contoh paling jelas pada tahun tuk tadi SPM, SMK Kota Semarahan, alhamdulillah, biarpun dalam suasana pandemik, kita bersemuka untuk pelajar tingkatan 4 yang dahulunya, sepanjang tahun memang jarang kita dapat bersemuka. Dan persikanan nama pun, masuk form 5 tahun lepas, hanya lebih kurang 3-4 bulan sahaja bersama dengan pelajar tingkatan 6 untuk bersemuka. Tapi result SPM tahun ini sangat membanggakan. Maknanya kita bersedia untuk ICT dan bersedia untuk STEM. Cuma agak perlahan lah. Itu saja pendapat saya. Okey, terima kasih Encik Hussein. Encik Hussein ada sebut tadi tentang TIMS dan PISA. Saya tak pasti sejauh mana relevan ataupun keberkesanan penilaian TIMS dan PISA sehingga mana tahun 2012 merupakan tahun terakhir pelaksanaan assessment yang melibatkan TIMS dan PISA di beberapa sekolah yang terpilih. Saya pernah tengok nilai penilaian dibandingkan antara Malaysia dengan Vietnam, Malaysia, Indonesia. Kita ambil negara-negara serantau. Ada kalanya menunjukkan yang nilai penilaian kita lebih rendah berbanding dengan negara-negara tersebut, tetapi dari segi indikator ataupun metod penilaian dan juga frasa penilaian yang digunakan tu, saya pun tak ada data yang detail, data yang lengkap. Namun daripada apa yang dapat saya rumuskan daripada melihat kepada tafsiran TIMS dan juga PISA tadi, menunjukkan seolah-olah kita terkebelakang dalam bidang sains dan teknologi berbanding negara-negara santau. Tetapi sejauh mana keberkesanan penilaian tersebut memberi impak kepada kita untuk kita bangkit balik untuk terus menambah baik pengajaran dan pembelajaran STEM dan seterusnya mengajukan kepada pembangunan STEM kepada pelajar kita. Okey, next kita pergi kepada round yang ketiga. Saya nak pergi kepada strategi. Okay, soalan saya akan berkisar tentang strategi ataupun future plan, sama ada di peringkat sekolah, di peringkat pro-universiti, melibatkan guru-guru bidang STEM, guru-guru pakar STEM dan juga guru-guru bimbingan dan counselling. Okay, so I'm back to Puan Suhana. Strategi untuk terus melebarkan ataupun memperkukuhkan STEM, science, technology, engineering, mathematics, whether you like it or not, we have to move with them. I'm not sure for how many years ahead. Jadi, sebagai guru biologi, jadi apa strategi? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya sikit nak tambah lah berkenaan dengan jurang sikit je. Sebab boleh. Macam Cikgu Hussein tadi kata, dia sampai kelas tu sepatut dapat buat 4, dia hanya dapat buat 2. Ini berlainan dengan saya, walaupun SMK bandar Semerian, namanya bandar tapi kami kategori luar bandar. Kami mencari pelajar untuk memenuhi kuota aliran sains. Begitu sekali. Kami cari. Sebab performance pelajar aliran untuk sains dan matematik untuk membolehkan mereka masuk ke aliran sains itu sangat rendah. Sangat rendah. Jadi bagus jugalah, terima kasih UNIMAS kerana memilih panel-panel yang background nilai lain.
Jadi saya Okay. dapat dengar dari macam Mara lain. Dia memang kaya dengan sumber manusia. Bagi kami, Okay. kami cari sumber manusia tu. Okay. Okey. Jadi untuk strategi-strategi yang ada kat sini, pertama sekali saya hanya boleh cakap persekitaran saya lah ya. Okay. Okay. Pertama sekali minda ibu bapa jugalah. Sebab ibu bapa juga memainkan peranan. Kadang-kadang mereka macam mana nak cakap, mereka pun dengar daripada masyarakat sekeliling kata nanti anak kau tak dapat kerja kalau ambil macam ni. Jadi tapi salah satu miskonsepsi bila aliran sains saja, memang STEM lah, memang STEM tu masuk aliran sains, hanya Yeah. boleh Yeah. bercakap sebab saya Yeah. pure science teacher kan. Okay. Okay. Hanya yang nampak jadi doktor, engineer, padahal banyak lagi kerja lain. Okey, jadi kalau dah ruang lingkup minda mereka macam itu juga boleh mempengaruhi anak-anak mereka. Jadi mereka tak nak anak mereka tak dapat kerja, apa kata kalau ambil ni lagi. Okey. Jadi strategi yang boleh dibuat ini adalah menyebar luas. Okey, ini kita perlukan bantuan daripada agensi NGO ke, daripada apa daripada macam mana nak cakap mungkin daripada TV ke, radio ke, apa ke, Okay. ataupun ada Jerayawara, Jerayawara. macam tu, promosi, ya, expo, ada bawa anak-anak pergi situ. Macam kita dekat sini, dekat Kuching ni, dekat Samarahan ada yang 3D tu kan, bawa anak pergi ke situ tengok. Jadi macam expose benda-benda yang ada berkaitan dengan STEM. Ya, maknanya daripada ibu bapa juga. Daripada Okay. ibu bapa juga dan sokongan daripada agensi luar lah. Okay. Itu pendapat saya lah ya. Right, terima kasih Puan Suhana. Okay. Puan Fiona, di peringkat MARA sendiri, strategi, plan, perancangan untuk Okay, promosi saya STEM. just cerita yang saya really close to my heart lah. Right. Especially surrounding saya ni, yang saya nampak peranan kami at least dari MRSM Kuching sendiri, saya mewakili MRSM Kuching, unit UBK dan pengurusan, dia ada collaboration untuk buat outreach. This is the program we call outreach, where we reach out to schools in pedalaman, contohnya yang mungkin macam untuk sekolah-sekolah di pedalaman yang tahun 6 contohnya, mereka kami akan keluar untuk buat outreach, untuk bagi pendedahan pasal MRSM, pasal kursus yang ditawarkan, pasal kebaikan memilih STEM ni lah. MRSM saya kata mewakili untuk STEM secara ni lah. And then dari segi lain, MARA sendiri ada platform, sediakan platform pendidikan ke arah STEM yang saya cerita tadi, di mana pihak dari segi pihak MRSM akan collaborate dengan universiti yang ketengahkan STEM ni, macam UNIMAS sendiri. Kita ada program bersama, right? Dengan UTP, dengan UNITEN. Kita akan collaborate, panggil untuk jemput pihak universiti untuk datang bagi expo ke, pendedahan, cerita tentang kursus-kursus yang menarik selain daripada doktor, engineer, lawyer. Yang very common, right? Tapi sebenarnya it's more than that. Even alumni yang saya cerita tadi, bila MRSM jemput alumni, kita tak jemput doctors only. Kita jemput those yang terlibat dengan oil and rig. Those yang terlibat dengan microbiology, those yang terlibat dengan alumni yang sudah ada kerjaya berkenaan STEM, yang selain daripada yang very common. Parents will always say, oh, you have to this one supaya you jadi doctors, engineers. Tapi itu very common, isn't it? But it's more to that, especially these days, isn't it? And then lagi satu yang saya rasa quite berjaya lah, unit UBK juga buat program yang kelas kerjaya ni tadi. Biasanya pelajar kita kurang pendedahan, especially bila kita bercakap, kita tak nak bercakap mengenai background pelajar, tapi kita rasa kita di sini kita sama ratakan semua orang, kita bagi dia kelas kerjaya yang sama kita bagi pendedahan ke semua pelajar kan. Like I said tadi, kelas khas. Kelas khas maksudnya dia masuk dalam jadual waktu.
ada satu Okey. masa memang unit UBK ataupun kaunselor sendiri yang ada maklumat, dia akan buat kelas tu untuk bimbing pelajar ni untuk memilih kerjaya apa. Buat test kerjaya, test, how do, unit counselling normally do that, right? Dia ada test-test tu. Nanti Okey, sesuai nanti untuk, kita tanya dengan Cik ha, Hussein. yang tu. Okey. So dia Alright. ada Okey, khas kan nanti. Macam tu yang di okey, sini Cik saya Hussein. notice yang those things very berkesan. Secara tak Okay, langsung, thank walaupun you. mereka tak berminat, tapi akhirnya, eventually, bila kita keep doing this, eventually mereka have bigger idea tau. Bila pendedahan ni very specific like this, eventually the students will know. Yeah, we open up their view from Open different up their view, perspective, and from then they different are more angle. receptive Exactly. towards these things, these STEM things ni. Alright, thank you Puan Fiona. Okay, Encik Hussein, daripada perspektif bimbingan dan kaunseling, bila saya tanyakan di awal tadi tentang strategi ataupun future plan, jadi di pihak bimbingan dan kaunseling sendiri, sama ada perlu melibatkan ibu bapa, warga sekolah dan juga pastinya kepada para pelajar itu sendirilah. Okay. Okey. Ya. Kalau strategi, contohnya kalau melibatkan lawatan, ceramah, kuis, semua berbentuk sains matematik, itu benda yang biasalah dilakukan hampir semua sekolah. Bukan termasuk kaunseling saja. Hampir setiap panitia sains matematik dalam koko dan persatuan pun kita memang sangat-sangat galakkan dan kerjasama dengan kaunseling lah. Yang biasa kalau kami orang buat, kita ada STEM bersepadu, iaitu kita integratekan subjek sains dan matematik dalam elemen sastra. Contohnya subjek bahasa Melayu tapi ada sains matematik, subjek geografi ada sains dan matematik, itu namanya STEM bersepadu. Dan kita perkasakan STEM dalam koko dan juga kelab permainan pun kita buat kuis-kuis sains dan matematik. Okay, itu contohlah. Dan terbaru kita join satu program DDP, District Transformation Program. Program perubahan daerah. Sekolah kita terlibat. Pertama kita sebenarnya sekarang kita nak cuba cari pelajar kalau minat dia dalam sains dan matematik, dan kita cuba gali cara belajarnya bagaimana. Contoh sekarang kita subjek sains matematik, dan kita cari pelajar yang ada kinestetik yang tinggi. Jadi kita bawa orang cara belajar yang banyak explore, cara belajar yang banyak bergerak, lawatan ke sana sini, itu contohlah. Dan kita akan follow up program tersebut, kita bawa ke sekolah, dan kita dalam pada masa yang sama, kalau nak bantu meningkatkan minat terhadap STEM, kita akan cari cara belajar pelajar. Ramai pelajar masuk form 4, bila dapat 1-2 mereka untuk admit, pergi jumpa kaunselor. Patutnya jumpalah cikgu tuition atau apa. Bukan apa, minat. Mereka berminat tapi tak boleh faham. Jadi kita cuba bantu cara belajar yang berkesan untuk mereka. Berdasarkan kepada kebolehan, berdasarkan kepada kita ada intelligent, kepintaran cerdasan pelajar yang pelbagai. Kita tak tahu mana satu yang lebih tinggi, kita sesuaikan dengan cara yang belajar yang betul. Itu antara objektif DP lah. Kedua kita ada ujian. Maksudnya di pihak ataupun perspektif bimbingan dan kaunseling sendiri bukan sekadar memupuk minat dan juga kalau boleh dikatakan sebagai keupayaan untuk berada terus dalam bidang STEM, tetapi sampai ke peringkat mencari kaedah bagaimana untuk belajar dengan berkesan dalam bidang STEM. Itu peranan guru bimbingan dan kaunseling maksudnya. Ya. Okey. Alright. Ya. Okay, saya nak pergi kepada kita ada satu tool layan untuk pelajar. Okey. Ya, teruskan Encik Hussein. Okey. Terima kasih saja. Okey. Kita ada alat tool untuk menilai pelajar, untuk akses pelajar. Kita ada gelar sebagai psikometrik lah untuk semua tingkatan, kecuali tingkatan 2 lah. Kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Termasuk tingkatan 6 pun kita boleh jalani. Ia lebih kepada contohnya IMC lah, inventory minat kerjaya. Sejak tingkatan 1 lagi kita dah jalankan, dan sebenarnya kita akan kongsi, sharekan result dia dengan guru-guru subjek dan guru kelas. Guru-guru akan tahu pelajar yang minat matematik, pelajar yang minat sains dan sebagainya, dan bagaimana pendekatan mereka pun kita akan berkongsi juga. Itu antara
paparan kita akan paparkan setiap tahun lah result untuk psychometric. Kalau Okay. Form 5, ICAP. Kalau tingkatan 3, kita memang khusus lagi sebab mereka akan gunakan untuk kemasukan ke MRSM, masukkan ke sekolah-sekolah pilihan bersama penuh, contohnya IKP dan juga IMK lah. Kita akan kongsi dengan bukan hanya pelajar dan guru, tapi dengan ibu bapa juga kalau ada mesyuarat PIBG. Biasanya. Ini adalah kolaborasi bersama dan seperti biasa kolaborasi dengan agensi luar, Unimas sendiri, ITM dan sebagainya. Kita gunakan modul untuk belajar. Kita gunakan media sosial untuk berhubung dengan ibu bapa berkenaan dengan pemilihan berjaya, pemilihan hatta tingkatan 4 pun kita akan berhubung dengan ibu bapa. Kalau anak mereka minat sains dan matematik, tapi ibu bapa kadang-kadang tak minat sebenarnya. Itu jadi masalah. Kita akan cuba bantulah. Dan banyak lagi peranan juga. Alright, terima kasih Cik Hussein. Okey, seterusnya saya terus pergi kepada Encik Kuan. Di peringkat Pusat Mengajar Pra-Universiti, sebenarnya adakah kita berjaya dalam aspek strategi kita menerima pelajar-pelajar dari sekolah latar belakang yang berbeza, Right. kita teruskan tanpa pemupukan minat pada STEM? Okay, berkenaan strategi ni actually ada banyak jugalah yang I think saya boleh sampaikan, okay. Sebab kami di Perayu ni dia macam sebenarnya dia orang tengah. Kami try sebagai mediator, okay, antara pelajar yang daripada sekolah sebab mereka akan pergi ke pra-universiti kami, okay, di Unimas ni, dan at the same time kami perlu menyediakan pelajar ni untuk program di ijazah sarjana muda, iaitu di Unimas. Jadi kami kena sesuaikan dengan keperluan daripada pihak sekolah dan juga daripada keperluan pihak fakulti. So bila talking about strategi, adalah beberapa lah yang kami berubah lah daripada tahun 2010, daripada awal-awal penubuhan sehinggalah sekarang. Tapi sebelum saya terlupa, saya nak tekankan jugalah apa yang penting Puan Fiona sebut tadi pasal gain exposure pendedahan, untuk makluman kepada semua yang berada di dalam sesi hari ini kan. Sebelum kita buat secara virtual ni, sebenarnya UPT VR ni kami pergi ke sekolah-sekolah yang ada pelajar sains dan yang usually berada di pedalaman. Sebab kita nak macam tadilah the same thing, kita nak pupuk dan nak mengekalkan minat-minat mereka ni. Cuma itulah sejak pandemik berlaku kita buat virtual saja. So I really hope pada tahun akan datang kita akan buat balik seperti sebelum pandemik. Kita pergi ke pedalaman dan expose them. Expose and then pupuk dan hopefully kita dapat kekalkan minat pelajar-pelajar itu. Okay, talking about strategi, saya rasa antara yang saya tengok lah masa saya pergi promosi semua, one of the thing adalah dari segi package mata pelajaran. Okay? Sebab sometimes pelajar dia tak tahu apa mata pelajaran yang diperlukan untuk masuk ke sekian-sekian program. Okay? Tapi saya rasa berkesan kot program-program kita sebelum ni sebab saya dah tak jumpa lagi dah so far lah pelajar yang berminat tapi dia tak ada subjek yang diperlukan. Contohnya dia ambil bio dengan fizik tapi tak ambil kimia. Okay. Saya rasa package mata pelajaran sekarang dia lebih okey. Okay. STEM ABC semua tu maksudnya kalau dia ambil bio dia bisa ambil kimia, fizik dengan kimia ataupun dia ambil ketiga-tiga sekali. Kalau dia tak ambil bio pun dia boleh digantikan dengan STEM elektif yang lain ataupun STEM pengajian yang lain lah. So which is saya rasa strategi tu berjaya lah. Tapi hopefully ia dapat dikekalkan. Sebab too much flexibility sometimes student terlepas, okay, this kind of thing. Jadi dia pun tak boleh nak masuk ke program pengajian yang dia berminat. Contohnya macam, ya aku naklah Unimas ni, tapi dia tak ada subjek yang diperlukan. We cannot ubah the system sebab sistem tu pun daripada pihak UPU yang kita telah persetujui. So I think this is one of the thing yang kita boleh highlightkan lah. And then about promosi dan pendedahan, again itulah mentality STEM ni susah. Saya nak cakap ni maybe a little bit sensitive kepada setengah sekolah lah. Okay, tapi ini memang berlaku sepanjang saya berada di Sarawak ni. To be honest, by the way, saya daripada Perak. Saya berada di Sarawak tahun 2003. Jadi bila Puan Fiona sebut pasal typing tu, saya macam down to memory lane sekejap. Okay? So bila saya sampai ke Sarawak, saya dapat lihat lah, okay, infrastructure tu is one of the thing. Ini saya akan sentuh pada poin yang berikutnya. Setengah sekolah, ini agree to disagree, I'm okay. Okay. STEM memang susah. Saya pun tak nafikan. Jadi setengah sekolah ataupun setengah cikgu dia tak nak pelajar dia ambil STEM, okay, sebab dia nak susah dapat A.
Okay. Bila susah dapat A, dia akan ada implikasi kepada prestasi sekolah. Okay, regardless ataupun berbanding dengan pelajar mengambil asasi sains kemanusiaan. Ini fakta ya, okay, dan saya dah jumpa juga. Jadi tapi itulah dia macam tak fair sebab ada setengah student dia berminat tapi ianya telah dibunuh minat tu straight away. Jadi dia akan, ialah macam dia kata kalau kita ada banyak pelajar STEM, tak ramai straight A, and then dia akan jatuhkan prestasi sekolah. Jadi itulah macam pelajar pun susah mencapai lah berbanding dengan pelajar daripada aliran lain. So I really hope, I don't know lah, maybe guru counselling ke ataupun pengetua itself kalau ada dalam ni, mungkinlah bolehlah macam seperti Puan Suhana kata tadi, ubah. Okay, kita kena berubah dan make sure benda ni, agenda semua ni kita boleh laksanakan. And then talking about macam sebut tu lah pasal pencapaian pelajar semua kan. Masa kita di Prayu tahun 2010, masa tu our syarat is minimum untuk kesemua subjek adalah kita mesti pelajar tu ambil fizik, kimia, bio sekurang-kurangnya B-. Pada masa tu itu pun sebenarnya dikira lebih rendah berbanding dengan pelajar-pelajar daripada dekat Semenanjung. Okay? Tapi bila zaman berubah, masa berubah, kita tengok keperluan dan kita actually tengok Sarawak. Okay? Sarawak, kalau kita tengok memang infrastruktur tu, kemudahan itu adalah salah satu cabaran dia. Jadi saya ingat lagi kami punya mantan dekan pernah sebutlah, dia cakap kat saya lah, kata Ikhwan, you cannot compare orang yang dekat bandar besar yang complete access elektrik, air, internet even, and then you nak compare dengan orang yang dekat somewhere, dekat pedalaman, rumah panjang somewhere ke, okay? You cannot. So, it's not fair. Jadi that's why bila kita tengok pencapaian pelajar sebenarnya some of the syarat minimum tu walaupun lower than B- sebenarnya cukup untuk dia masuk ke contohnya pra-university kami di Unimas dan kekal di dalam aliran STEM sehinggalah dia pergi ke peringkat sarjana muda dan seterusnya cari pekerjaan lah. Jadi itu sebabnya kalau macam sekarang ni kalau tengok syarat-syarat untuk masuk ke Prayu, kita dah rendahkan dia menjadi sekurang-kurangnya dulu daripada B- jadi C+, now hanya C sahaja. Sebab kita nak, again, memang nak galakkan pelajar untuk kekal dan menyertai di dalam the STEM. Sebab kita percaya semua pelajar dia perlu diberikan peluang kedua. Sebab saya rasa Encik Faizal pun sebagai pengajar dekat Prayu kita dah tengok walaupun SPM dia just minimum macam C ataupun C+, B-, tapi bila diberikan peluang dan mungkin pendedahan yang baharu kan. So yes, dia orang boleh Dia kan bawa, they even score pun. And can talking excel. about macam Puan Fiona, just to share, some of our MRSM student pun walaupun diorang A and B kan, tapi mungkin dia dipengaruhi oleh unsur-unsur lain, they couldn't bring ataupun carry on dekat asasi. Itu pun saya dah pernah jumpa juga. Jadi again itulah mungkinlah perlulah kekalkan minat itulah for the student. Jadi itulah yang the things that we can do lah. Okay. And then talking about infrastructure, hopefully lah, walaupun saya bukan orang Sarawak, tapi saya sayang Sarawak. That's why saya dah berada di Sarawak selama 19 tahun ya. Tapi kami si pandai kakak gila lah. Okay. Itu sebabnya kalau tengok dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia daripada tahun 2013 hingga 2025. Saya rasa kita dah dalam gelombang ketiga kan Cik Faizal? Betul. Okay. Again, correct me if I'm wrong sebab kami KPT ada blueprint sendiri. Okay, tapi saya cuba sesuaikan lah. Memang salah satu anjakan nombor berapa entah memang dia kata mengupaya JPP dan PPP sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. So keperluan yang dikatakan kat sini adalah air, elektrik. Elektrik pun I think dia letak syarat sekurang-kurangnya 12 jam sehari. Okay. Dan selepas semua benda standard ni dicukupkan, okay, sorry kalau bahasa saya tak betul, dicukupkan barulah boleh kita upgrade untuk macam bagi keperluan asas penyampaian kurikulum yang terkesan. Yang berkesan. Contohnya macam Mama Science and Bengkel. Jadi talking about infrastructure, yes, even ada setengah pelajar saya bila dia masuk semester 1, maksudnya straight daripada sekolah, baru first time pegang mikroskop ada, and then how I wish you guys boleh tengok dia excitement sebab dapat pegang things yang diorang tak pernah pegang. But some of the student, diorang pernah pegang dan diorang macam whatever lah, macam diorang tak heran dah pun. So again itulah, saya rasa memang jurang tu you tak boleh nafikan, memang ada.
Dan saya rasa kalau It's semua exist, orang yeah. diberikan peredaran yang sama, memang minat diorang memang akan InsyaAllah. terpupuk. Dan hopefully kekal lah di dalam the STEM. Okey, terima kasih Cik Ikhwan atas maklum balas yang sangat panjang lebar. Terima kasih. Okey, saya kira daripada jam di hadapan saya, kita tinggal 5 minit lagi. Jadi soalan-soalan yang telah saya sediakan, saya tak boleh pergi kepada semua soalan. Saya pergi kepada soalan yang terakhir untuk pusingan yang terakhir. Secara ringkas sahaja, harapan setiap individu panel yang kita jemput pada hari ini berkaitan dengan Hala 7 Sains, Hala 7 STEM dari sekolah Pro University. Secara ringkas, apa harapan anda? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ke? Terus mula. Ya, sure. Betul lah tu. Betul. Okay, sure, go. Apa? By Sebab all means, santai go. kan? Santai kan? Ya, santai. Go on, no problem. Saya saya quote sikit apa yang Encik Ikhwan kata. Saya setuju sangat peluang kedua tu. Dari segi sinilah saya berterima kasih lah antara harapan saya ni sistem sokongan lah ya, yang walaupun tak tanya tapi ini harapan saya. Sistem sokongan saya tak perlu tengok jauh, tengok dekat saja dalam sekolah saya sendiri, di mana pihak pentadbir berusaha nak membantu, nak menggalak, nak macam-macam program. Walaupun program kecil tapi nak menarik minat pelajar tu. Macam buat expo kecil-kecil, budak-budak macam tu kan. Pameran, kami buat sains apa tu, I Love Science ke, apa tu fun face kan. Kami buat kecil-kecil nak bagi minat pelajar. Sokongan dari pihak pengurusan itu sangat dihargai. Sebab seperti yang Encik Ikhwan kata tadi kan, kalau dia kata apa yang Encik Ikhwan lihat daripada sekolah menengah ke pra-universiti kan. Tapi saya daripada menengah rendah ke menengah atas. Ada calon, ni saya cerita benar. Dia PT3 dia result dia memang ni. Jadi bila dia pun kelulusan dia nak masuk aliran sains tu memang atas bar. Memang, tapi kami kata tak apa, kita bagi peluang. Sebab salah satu sebab memang kata kami tak cukup. Jadi kita cuba. Tapi dia one of the best student. SPM. Ada sekali dah belajar sama belajar dekat Jerman dah pun. Ada kerja pun dekat sini. Dia kata ya. And then background dia adalah background daripada betul perumahan, bukan orang senang lah. Okey, perumahan kosong dah apa. Tapi itu saya suka perkataan tu, peluang kedua, dan harapan saya sokongan dari pelbagai pihak, jangan saling menuding. Contohnya, maafkan saya lah kalau sedikit kata, saya terima feedback kadang-kadang daripada pihak universiti kata, inilah cikgu sekolah menengah tak mengajar cara buat macam ni. Tapi kalau dilihat seperti yang Cik Ikhwan kata, facilities juga mempengaruhi. Jadi don't pinpoint, tapi we work together. Itu harapan saya. Itu saya kata untuk mencapai ni dia tidak mustahil, tetapi sukar tapi tidak mustahil. Dia sukar maksudnya tapi tidak mustahil. Dia bukan mission impossible, mission difficult. Yes, okay. Tapi boleh, insyaAllah boleh. Sekarang ni saya rasa blessing in disguise kita dapat apa tu PKP tu, COVID tu kan, sebab dia accelerate, dia mempercepatkan lagi benda macam tu. Itu dari pihak pendapat saya lah. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan Suhana. Okay, kita pergi kepada Puan Fiona. Apa harapan anda, especially di pihak MARA, dengan saya kira fasiliti, kemudahan yang telah diberikan ataupun yang sedia ada di MARA sebenarnya cukup tip-top. Kita cuma daripada saya lah. Secara this one, saya rasa kami memang di-equipkan dengan macam ni lah tadi, all that you have said ni, dengan cukupnya facility and all that. Cuma sekarang ni pendedahan. Maksudnya kena banyak lagi dari kita secara general, perlu beri peluang yang sama rata. Yang mana MARA memang MRSM memberi peluang sama rata. Dia cari especially sekarang beri lebih banyak peluang kepada golongan pelajar dari golongan B40 untuk mendapatkan pendidikan, dan this one yang lebih ni untuk pendedahan STEM yang lebih baik di macam institusi kami macam yang fully science ni lah.
Dia bagi peluang sama rata. Tapi Okey. lebihkan sikit macam 60% kah? Most of it untuk bagi peluang, lebih peluang pada golongan yang sebelum ni mungkin tak dapat banyak pendedahan untuk dapat join in and then dapat peluang yang sama rata dengan semua pelajar yang lain untuk terus maju dalam bahagian STEM ni lah sampai future, sampai habis. Lepas tu Alright. Okay. diteruskan lagi. Kalau dia sama ada dia cemerlang atau tidak, MARA sediakan juga platform. Macam tu lah. Okey. Okey. Tapi lebih Okey, ke arah terima kasih. STEM ni. Alright, terima kasih Puan Fiona. Seterusnya Encik Hussein dari kacamata guru bimbingan dan kaunseling. Harapan pihak guru bimbingan dan kaunseling terhadap acceleration, pembangunan, development STEM yang ada sekarang di Malaysia. Okey. Untuk menjayakan STEM yang kita semua boleh lihat, yang bergerak sebenarnya agak perlahan. Pertama, strategi pembelajaran sebenarnya yang lebih kepada meaningful learning dan lebih berpusatkan kepada pelajar serta penggunaan teknologi, maklumat dan komunikasi yang lebih meluas lah. Itu antara maknanya memperkasakan fasiliti dan kemudahan. Di sekolah kami sendiri, sekolah yang berstatuskan luar bandar, sebenarnya minat dan keupayaan pelajar kita boleh pupuk, kita boleh bina dan wujudkan. Tapi jika tidak ada sokongan daripada kemudahan dan fasilitis, itu menjadi satu kegagalan utama lah. Contoh sekolah sebetulnya di sekitar Semarahan, kekurangan lab kita amat itulah kesali lah. Dan juga komputer pun kita sangat kurang. Hingga nak jadikan centralized untuk contohnya PKSK hari itu, kemasukan ke sekolah menengah, MRSM dan sebagainya, dari pertingkatan 1, 3 ke 4, kita terpaksa buat berkala, berulang-ulang. Kita tidak ada tempat. Kalau hanya ada 15 komputer yang akses internet pun sangat-sangat rendah. Jadi kita kena running seminggu untuk benda yang simple sahaja. Itu contoh kekurangan kita lah, kenapa STEM bergerak sangat perlahan. Sedangkan minat dan kebolehan pelajar, kemampuan pelajar kita boleh pupuk dan bentuk. Ya. Itu harapan kami orang lah. Okey, terima kasih Encik Hussein. Ya. Okey, sedikit respon saya daripada 3 panel luar tadi. Seringkali kita dengar juga ada pepatah yang mengatakan we deliver more with less. Tapi dia kalau less hasil less kan, nak deliver pun kadang dah tak dapat. Bukanlah kata kita ni jenis kategori manusia ataupun individu yang asyik memberi alasan, tetapi kena lihat juga daripada perspektif realiti nak deliver more with less tersebut. Okey, sebelum saya lebih emosional, saya nak tanya kepada Encik Ikhwan tadi, last, okey, harapan dan juga apa yang dapat digambarkan tentang future Pusat Pengajian Pra-Universiti terhadap STEM. Alright. Jadi sebab saya ni selalu terlibat dengan promosi, promosi UNIMAS ni. Jadi antara salah satu lah, kalau kita harapan saya rasa memang kita tak boleh nak nafikan peranan guru dengan kaunselor. Pelajar mungkin boleh dapatkan maklumat daripada parents, ibu bapa. Itu pun provided kalau ibu bapa tu sendiri pun terdedah. Tapi kalau kita tengok setengah ibu bapa kan, dia mungkin tahap pendidikan, itu salah satu yang menyebabkan ianya terhad. Jadi memang peranan guru dan juga peranan kaunselor memang penting dalam mendedahkan pelajar kepada minat dan juga peluang yang boleh diceburi. Bukannya macam tahun depan, sometimes tu mungkin boleh dipupuk daripada awal lagi. Macam yang tadi Encik Hussein sebut, daripada peringkat menengah rendah lagi sebenarnya dah boleh kita sediakan mereka untuk pilih tingkatan 4 itu macam mana dan seterusnya. Itu pada pandangan saya lah. And then kalau saranan, kalau adalah pelajar yang dalam ni yang tengah tengok, saranan saya yang sedang ataupun akan mengikuti STEM, jadi saya rasa itulah harapnya janganlah get affected ataupun terkesan dengan pelajar daripada aliran lain yang macam dapat banyak A dan juga prestasi mereka. Sebab saya selalu cakap, lain padang, lain dia punya cabaran dia. Different turf, different challenge.
Jadi kalau ni nak tanya orang, tanyalah dalam yang bidang yang berkenaan. And then kalau for the student, hopefully lah, we hope lah yang diorang boleh relate dengan connect. Maksudnya kat sini, the teori yang diorang belajar tu sebenarnya ada aplikasi dia. Ini yang kita boleh tonjolkan dalam promosi secara bersemuka lah, macam program STEM, program I Love Science yang disebut oleh para panel tadi. And then kalau ada some of them, tolonglah janganlah bunuh diorang punya curiosity tu, okay? Diorang punya rasa ingin tahu tu dalam sains. Dan kita tadi talk about berita palsu kan, jadi kepada pelajar janganlah dimomokkan dengan berita palsu. Jadi saya berharap sangat kalau adanya platform seperti yang kita ada pada hari ini, dapatlah kita buat macam satu kesimpulan, okay, sebagai satu saluran, okay, untuk kita berkongsi daripada pihak sekolah kepada kami di Prayu dan the other way around. Okay, itu saja Encik Faizal. Terima kasih. Terima kasih juga para panel sebab join kami pada hari ini. Okay, terima kasih Encik Ikwan. Okay, this is last. Saya minta setiap panel untuk fikirkan satu perkataan saja yang dapat menggambarkan hala 7 STEM di Malaysia. Satu perkataan saja yang dapat menggambarkan hala 7 STEM di Malaysia sekarang. Satu perkataan saja. Okey, Puan Suhana. Satu perkataan. Cerah. Cerah. Okey, alhamdulillah. Puan Fiona. InsyaAllah. Cerah eh. Okey, jap. Jangan gelap. Bukan. Okey. Apa tadi? Daripada tajuk ni. Aspirasi STEM. hala 7 Aspirasi. dari sekolah. Aspirasi. Okey. No, peluang. Peluang. Okey. Encik Hussein. Cerah peluang. Cerah peluang. Progresif sebenarnya. Progresif. Progresif. Cerah peluang progresif. Okey. Cerah, peluang dan progresif. Okey, Encik Ikwan, last. Dia ada 2 word tapi word in future. In future. Okey. Thank you. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua panelis yang kita jemput pada hari ini. Kalau dapat saya ulang sekali lagi. Kita bersama dengan Puan Suhana, Puan Abu Bakar, kita bersama dengan Puan Fiana Joyce Maka, Encik Hussein bin Sedi dan juga Encik Muhammad Ikwan Idris. Terima kasih. Dan saya sangat-sangat berharap maklum balas, pendapat, lontaran idea yang telah diberikan, yang dapat dikongsikan bersama dengan kita pada hari ini, dapat kita manfaatkan bersama dan kita fikir-fikirkan, something to bring back, home. Okay. Sampai setakat itu saja segmen sesi dialog aspirasi STEM kita.